Assalamualaikum and hi everyone. Kita continue chapter 7 dengan subtopik 7.2 probability involving permutations and combinations. So ada dua part dekat sini. Yang pertama adalah berkenaan dengan probability. So kamu kena recall apa basic formula untuk cari probability. And kita ada dalam previous video 5 probability rules yang melibatkan formula yang kamu perlu tahu waktu cari probability. And kamu mesti recall juga kembali permutations and combinations. Okay, so kita pergi kepada example 14. Kalau kamu baca the first sentence, 4 letters are chosen randomly from the word computer. Okay, so hint dekat sini adalah perkataan chosen. So, untuk example 14 ni, dia adalah hint untuk kita buat combination. Kalau setakat kamu baca ayat yang pertama ni sahaja. Choose 4 letters daripada perkataan computer. Choose. Okay, kita tak susun dia. So, kita tak guna permutation. Kita hanya guna combination. Hanya pilih 4 letters daripada perkataan computer. Tetapi the next sentence pada soalan ini adalah dia minta kita untuk cari probability. Okay, so dekat sini ada nampak gabungan lah. Ada combination and also ada juga probability. Okay, so sebelum kita start jawab soalan ni, Madam nak recall basic formula kalau kita nak cari probability. Okay, so kalau kita ada probability of any event A, formulanya adalah number of event divided by number of sample space. Okay, so hint, kalau kamu dapat soalan probability yang melibatkan combination ataupun permutation, NS ataupun N sample space ini maksudnya dia adalah combination or permutation without any condition. Okay, so Madam akan tunjukkan apa yang Madam maksudkan dekat sini, NS ini pada example 14. Okay, example 14, kita nak choose 4 letter daripada perkataan computer. Okay, ini adalah sentence yang tanpa syarat, without any condition. Yang itu akan jadi kita punya N sample space. Okay, hanya pilih 4 letters daripada perkataan computer. So, computer kita ada all together 8 letters. So, macam mana kalau kita nak pilih 4 letters daripada 8 letters yang ada, kita akan simply guna formula 8C4. Bila kita buat 8C4, membawa maksud kita pilih mana-mana 4 letters daripada perkataan komputer tanpa sebarang syarat. Pilih sahaja any 4 letters. So, dia datang 8C4. So, 8C4 ini dia adalah N untuk sample space kita. So, itu yang Madam maksudkan. N sample space ini adalah combination without any condition. Tanpa sebarang syarat. Pilih 4 huruf daripada perkataan komputer. That's it. So, kita ada 8C4. Kalau kamu tekan calculator, dia akan dapat nilai equals to 70. Okay, so kita ada total sample space kita adalah nilainya sebanyak 70. Nanti kamu akan fill in probability kamu dekat bahagian bawah ni adalah 70. Okay, kita pergi kepada soalan A. Okay, now kita disuruh cari probability all the 4 letters chosen are consonant. Okay, so soalan ini dia dah start ada syarat. Syarat dia apa? Semua letters, 4 letters yang kita pilih mesti consonant sahaja. Okay, so dekat sini kita dah ada event. Event kita 4 letters chosen must be consonant. Okay, so kalau kita tengok pada perkataan komputer, konsonan yang ada pada perkataan komputer hanyalah C, M, P, T, R. Okey, daripada keseluruhan perkataan komputer, hanya ada 5 letters sahaja yang kita panggil sebagai konsonan. So, macam mana cara untuk kita pilih 4 letters yang mesti konsonan? So, ini adalah N event kita. Kita nak pilih
4 letters yang mesti consonant. So, total consonant ada 5 huruf. Daripada 5, kita hanya nak pilih 4. Ini event kita. 4 letters yang consonant. So, tekan calculator, yang ni akan bagi kamu nilai 5. Okey, kamu dah dapat N sample space. Kamu juga dah dapat N untuk event kita. Kita nak all 4 letters mesti consonant. So, baru kita boleh dapat probability mengikut apa yang soalan nak. So, pakai formula probability. Untuk event kita yang 4 letters mesti consonant, kita ada NE, N event, divided by N sample space. So, N event kita adalah yang ini. Which is nilainya adalah 5 per N sample space. Yang atas ni kita dah cari awal-awal tadi yang tanpa syarat tu. So, dia adalah over 70. Ini yang menjadikan probability tu wujud. Okay, 5 over 70. Kalau simplify dapat 1 over 14. So, ini cara cari probability yang melibatkan permutation ataupun combination. Okay, kita pergi kepada soalan B. Okay, untuk soalan B, event kita sekarang ni adalah the letter C must be chosen. Huruf C mesti dipilih. C must be chosen. So, sebelum kamu pilih huruf lain, kamu kena pilih C dahulu. C mesti dipilih. So, macam mana kamu nak cari number of ways untuk pilih C? Okay, so kita mesti pilih C saja dahulu. Okay, kita ada satu sahaja C pada perkataan komputer ni. Satu C, kita pilihlah satu C ni. 1C1. And then kita baki lagi, kita ada 3 lagi huruf kena pilih. C sudah dipilih. So, kita perlu pilih lagi 3 huruf untuk lengkapkan 4 huruf altogether. Okay, so C sudah dipilih, baki huruf tinggal lagi 7 letters kan? So, daripada 7 letters ni, kita hanya nak pilih lagi 3 untuk cukupkan 4 letters. Okay, so yang ni tekan calculator, kamu akan dapat nilai 35. Okay, so probability again, untuk dapat probability event kita ni, kita ada NE, N event, divided by N sample space. Okay, so N event kita adalah 35. This one. Event untuk kita mesti pilih C. Divided by total sample space kita ada 70. So, this will give you probability equals to half. Okay, and last one, Madam tunjuk untuk soalan C. Okay, soalan C. Event kita adalah letters M and P must be chosen simultaneously. Simultaneously. So, kalau kamu nak faham yang ni, maksudnya kita ada 4 letters nak pilih. Mesti pilih M, lepas tu pilih P. Berterusan. Pilih M, pilih P. Okay, so kita tengok. Macam mana kita nak dapatkan ataupun number of ways NE untuk kita pilih M dan P simultaneously. Okay, katakan first kita pilih M dahulu. M ada satu sahaja kan? So, kita mesti pilih M. Satu M, kita choose that M. Okay, so 1C1 untuk pilih M. And then kita mesti pilih terus lepas tu P pula. So, sama juga P, ada satu sahaja P dekat perkataan komputer ni. So, kita ada 1P, kita mesti choose that 1P. Okay, so Madam tulis kat sini takut ada yang tak faham. This one for choosing M, this one for choosing P. Okay, and then baki yang lain adalah kamu ada 2 letters lagi nak pilih. Okay, so kita dah pilih huruf M, kita juga dah pilih huruf P. So, baki yang tinggal hanyalah tinggal 6 lagi huruf untuk kita pilih 2. So, 6C2. Total mesti ada 4 letters. Okay, so yang ni kamu tekan calculator, kamu akan dapat nilai 15. So, kalau kita nak cari probability untuk soalan C ni, so kita ada formula N event. Event choose M and P divided by N untuk sample space. So, kita ada 15. This one. Event kita divided by total sample space 70 equals to
3/15. Okay, so this is how kita work out probability daripada combinations. Okay, next kita pergi kepada example 15. Okay, untuk example 15 ini kita ada 3 red marbles. So, Madam akan tulis dulu maklumat yang diberi. Kita ada 3 red marbles, 4 yellow marbles and 2 green marbles. So, all together, semua marbles yang kita ada ni adalah sebanyak 9. Okay. And semua marbles ini are arranged. Okay, so tengok perkataan arrange. Disusun. In a row on a table. So, disusun maksudnya hint untuk kita guna permutation. Jangan guna C sebab kali ni kita kena susun. And then barulah next soalan. Find the probability. Ada soalan ABC. So, again kita ulang balik. Untuk formula basic probability. Probability of any event A. Kita ada N event divided by n sample. And when it comes to probability yang melibatkan permutation atau combination, Madam dah bagi hint tadi. Kamu cari dahulu n sample space. Okay, yang mana n sample space ni maksudnya permutation atau combination without condition, tanpa sebarang syarat. So, sebenarnya sebelum kamu solve soalan ABC, kamu dah boleh cari NS. Di mana NS ini refer kepada susunlah ke semua marble kamu ini tanpa syarat. Without any condition. So, kita ada 9 marbles. Kita nak susun all 9 marbles. So, kita ada 9P9. Kalau kamu tekan calculator, dah akan dapat jawapan 362,880. Okay, ini N sample space. Ada 362,880 cara untuk susun all 9 marbles tanpa syarat. Dan only kita proceed soalan A. Okay, untuk soalan A, kita nak susun all 4 yellow marbles. Okay, semua yellow marble mesti next to each other. So, balik kepada tajuk permutation. Kalau kamu tengok atau ingat, Madam ada bagi hint. Kalau perkataan next to each other, maksudnya dia akan sit as a team. Satu kumpulan, tak boleh terpisah. So, semua yellow marble mesti sit as a team. Together. Okay, so kalau perkataan together ni, next to each other, kita akan bagi dia satu seat sahaja atau satu tempat duduk sahaja. Maksudnya semua yellow kat sini, kita hanya akan bagi dia satu tempat duduk. Okay, and the rest kita ada 3 red and 2 green. Lagi 5 marbles ni akan duduk di 5 kerusi yang lain. Okay, so secara overall, these two akan bagi kita 5 seats. Yang ini hanya pakai satu seat. So, overall kita hanya ada 6 seat. So, kamu boleh draw kamu punya seat. Kita ada 6 saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, kita ada 6 seat di mana kita susun. Yang seat pertama ni milik yellow marble sahaja. And lagi 5 seat yang di belakang ni adalah untuk red and green marble. Okay, so tapi kamu kena remember, pada satu seat ini kita ada 4 yellow marbles. Okay, ada 4 yellow marbles. So, macam mana kita nak dapat jumlah susunan untuk placement yang begini? So, first kali kita susun yang yellow dahulu. Yang depan ni. Yellow ni dia ada 4. Okay, 4 yellow marble. So, daripada 4 yellow marble ni, kita akan susun keempat-empatnya. So, kita ada 4P4. And then, kita akan times dengan untuk yang belakang ni adalah tempat untuk lagi 5 marbles, which is 3 red and 2 green. So, overall kita ada 5 lagi balance marble dan kita nak susun ke 5-5-nya pada 5 tempat yang kita dah khaskan ini. So, secara overall kita ada 4P4 times 5P5, which yang ini akan bagi kamu 2880. Okay. So, ini baru kedudukan pertama Y di placement yang pertama atau seat yang pertama. Tetapi ingat, kita punya Y boleh berubah tempat. Is either Y kita boleh juga duduk di kedudukan yang kedua.
atau Y boleh duduk kedudukan ketiga, atau Y boleh duduk kedudukan keempat, atau Y duduk kedudukan kelima, dan the rest of the seat akan diisi oleh red and green marbles. Ataupun Y juga boleh duduk di seat yang terakhir. So, cara pengiraan yang sama kita akan guna, tetapi kita akan gerakkan Y kepada 6 tempat berbeza. So, sepatutnya cara ini akan kita buat sebanyak 6 kali. Okey, so dia akan jadi 2880 ni kita akan darab dengan 6. Okey, 6 ni refer kepada kita ubah kedudukan yellow marbles kepada seat kedua, ketiga, keempat, kelima atau seat yang keenam. Masih menggunakan cara yang sama. Setiap yellow marble kena arrange and the other remaining 5 marbles pun kena susun. So 2880 kita akan times by 6 dan ini akan bagi kita jawapan 17280. So event kita untuk soalan A ini adalah all 4 yellow marbles sit together. Okey, dan kita dah jumpa number of ways dia adalah 17280. So, bila kita nak cari probability event ini, dia adalah NE divided by N sample space. So, NE kita adalah yang ini, 17280 divided by N sample space kita adalah yang ini, 362880. So, kamu akan jumpa nilai jawapan 1/21. Okey, kita move kepada soalan B. Okey, untuk soalan B, syarat yang diberi adalah all 4 yellow marbles, masih cakap tentang yellow marbles, must not arrange next to each other. So, yellow tak boleh duduk sebelah-sebelah. Maksudnya yang ini hint untuk separatekan semua yellow. So, kalau separate, madam kata kamu buat kerusi untuk yang lain dahulu. Jangan buat kerusi untuk yang yellow. Buat kerusi untuk yang lain. Yang lain kita ada 3 red and 2 green marble. So, kita ada 5 kerusi. 1, 2, 3, 4, 5. And then, untuk memastikan semua yellow separated, so kita akan slot in kan yellow di antara 5 marbles yang lain. Okay, so arrow merah ni untuk yellow. So, kita kira dahulu number of years untuk kita susun green and red marbles. Okay, kita ada 5 marbles. Susun 5. Times with, now kita nak susun yellow marble di seating yang arrow warna merah ni. Okay, so seat ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 seat. Tetapi saya hanya nak susun 4 yellow marbles. So, yang ini kalau tekan calculator, kamu akan dapat nilainya adalah 43200. Ini adalah number of years untuk kita susun yellow separated to each other. Okay, so event kita dekat sini adalah 4 yellow marbles separated. So, macam mana nak dapat probability 4 yellow marbles separated? NE divided by N sample space. So, NE kita adalah 43200. Kita akan divide by, kita punya N sample space adalah 362880. So, yang ini akan bagi kita probability 5/42. Okay, so madam nak kamu try pula buat untuk soalan C dan cek jawapan. Okay, untuk example 16, madam nak kamu berbincang dengan group mentoring masing-masing. Cuba apply probability dalam permutations and combination. First of all, detect dahulu ini adalah combination atau ini adalah permutation. Dan next step, cuba cari N sample space terlebih dahulu without any condition and then baru proceed kepada soalan.